Sudah lama tidak pulang ke kampung. Apa khabar atuk dan nenek di sana? Alangkah seronoknya dapat menikmati suasana nyaman, udara yang segar di kampung. Dapat mendengar bunyi kokokan ayam pada awal pagi. Tapi, bila? Kita akan pulang ke kampung setiap kali menyambut hari perayaan, terutama Hari Raya Aidilfitri. Tapi sudah 2 tahun kita beraya di perantauan. Setiap kali cuti sekolah, pasti dinantikan kerana kita akan pulang ke kampung, terutamanya pada musim buah-buahan. Tapi, kini kita terikat dengan SOP. Kerajaan tak membenarkan dalam tempoh 2 tahun kita bercuti di rumah. Tetapi, baru-baru ini kerajaan telah mengisytiharkan kita boleh pulang ke kampung. Alangkah seronoknya. Aku mesti berjumpa dengan ayah untuk mengajak ayah pulang ke kampung. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tajuk ini, mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 4, muka surat 182 dalam unit 26, tajuknya Rancang Masa Cuti. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, cikgu mengharapkan ada 2. Yang pertama, cikgu mengharapkan anak-anak murid boleh membaca dan memahami dialog mengenai perancangan masa cuti Zara. Yang kedua, menyatakan gambaran perancangan aktiviti Zara sebelum pulang ke kampung dan memindahkan maklumat ke dalam catak alir berdasarkan kemahiran pada hari ini, iaitu kemahiran membaca. Cikgu harap murid-murid telah pun bersedia dengan buku teks, buku rampaian, buku catatan dan juga alat tulis. Mari kita lihat apakah cerita dalam buku teks pada hari ini. Zara sedang menaip perancangan masa cutinya. Dia bertanya kepada bapanya Encik Hasif tentang rancangan beliau. Dialog antara Zara dan Encik Hasif. Zara memulakan perbualan. Ayah, bilakah kita akan pulang ke kampung? Zara, kita akan pulang ke kampung pada 7 Ogos. Kita akan berada di sana selama 3 hari. Oleh itu, saya mesti merancang aktiviti sebelum pulang ke kampung. Bagus, Zara. Kita perlu merancang aktiviti mengikut keutamaan agar masa kita tidak sia-sia. Lihat maklumat di dalam buku teks ini. Bagaimanakah Zara merancang aktivitinya sebelum pulang ke kampung? Secara ringkas, dalam jadual dia tertulis jadual cuti sekolah. Zara punya catatan dia. Pada 4 Ogos, pergi ke perpustakaan. Siapkan tugasan folio. Pada 5 hingga 6 Ogos, siapkan kerja rumah. Kemas beg untuk pulang ke kampung. Pada 7 hingga 9 Ogos, pulang ke kampung, melawat ke Dusun Atuk, berkelah di air terjun. Dan 10 Ogos, pulang ke rumah. Itu maklumat secara ringkas dalam buku teks. Sekarang mari kita merancang sesuatu sebelum kita pulang ke kampung. Berkaitan hari ini, perancangan masa. Okay, kalau kamu lihat sini, cikgu bagi dalam bentuk bantuan bergambar supaya kamu lebih jelas. Okay, tarikhnya iaitu pada 4 Ogos. Zara ni seorang murid yang bagus. Seorang murid yang ada perancangan dia. Ayah dia dah bagi tahu mereka akan pulang ke kampung. Jadi pada 4 Ogos, Zara ni pergi ke perpustakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menyiapkan tugasan folio yang telah diberi oleh guru mata pelajaran. Nampak? Pada 4 Ogos, ada 2 dibuat. Pergi perpustakaan, siapkan folio. Pada 5 hingga 6 Ogos, dalam tempoh 2 hari ini pula, Zara ni telah menyiapkan semua kerja rumah yang diberi oleh guru-guru mata pelajaran. Kemudian, dah siap kemas kerja rumah, Zara ni kemas beg untuk pulang ke kampung. Supaya barang-barang keperluan, pakaian, peralatan peribadi dan sebagainya akan dibawa pulang ke kampung. Biasanya, sebelum pulang ke kampung, kita ada catatan senarai barang, senarai semak, barang apa yang kita nak bawa. Supaya tidak ada yang tertinggal. Terutamanya sekarang ni, terutamanya kita menggunakan peralatan elektronik, pengecas dan sebagainya. Okay? Ada buku-buku cerita nak dibawa dan sebagainya. Ada senarai semak, masukkan ke dalam beg. Jadi ada tempoh 2 hari, 5 hingga 6 Ogos. Okay, pada 7 hingga 9 Ogos, dalam tempoh 3 hari, perancangan ni, pulang ke kampung. Bila pulang ke kampung, kita dah seronok nak pulang ke kampung, ada sesuatu yang kita nak buat.
Okey, yang pertama, dia pergi melawat ke Dusun Atuk. Seronok kalau pergi ke Dusun Atuk ni, terutama pada musim buah-buahan, terutamanya musim buah durian. Nak pula kalau Atuk tanam durian musangking, ada buah rambutan, ada buah manggis, ada buah langsat dan sebagainya. Selain dia pergi melawat ke Dusun Atuk, boleh tolong Atuk cuci kebun dan sebagainya. Selain itu, di kampung yang paling seronok, kita dapat berkelah di kawasan air terjun. Tetapi berhati-hati. Dan kalau kita buat dalam sekarang masih terikat dengan SOP, di mana kita berada, kita ikut SOP. Ada penjarakan dan sebagainya. Selepas mandi-manda di kawasan air terjun, jangan lupa kemas balik, jaga kebersihan. Kalau kita tengok dalam internet viral dan sebagainya, ada orang pergi mandi di kawasan air terjun tapi buang sampah merata-rata. Jaga kebersihan. Okey, itu tempoh 3 hari. Okay. Pada 10 Ogos pula, setelah bercuti pulang ke kampung melawat atuk dan nenek sebagainya, ayah dia bagi tahu 10 Ogos mereka akan pulang ke rumah semula. Untuk latihan pada hari ini, kamu kena lengkapkan, yang arahan dia, lengkapkan carta alir dan tulis gambaran tentang perancangan aktiviti Zara sebelum pulang ke kampung. Kamu dah tahu tadi, cikgu dah beri sedikit penerangan apakah perancangan yang Zara buat. Kamu lengkapkan tempat kosong dan buat sedikit cerita ringkas tentang perancangan yang telah dilakukan oleh Zara. Okay, sekarang mari kita bincang sama-sama. Jawapan yang cikgu berikan ini sebagai jawapan contoh untuk membimbing kamu. Tetapi sekiranya ada jawapan lain yang lebih bersesuaian, boleh mengisi tempat kosong ikut kesesuaian. Okay? Jadi kita tengok di sini. Arahan dia tadi, lengkapkan carta ahli dan tulis gambaran tentang perancangan aktiviti Zara sebelum pulang ke kampung. Apa yang dia buat? Yang pertama, kalau kamu tengok, ikut urutan yang paling awal. Okay? Yang pertama, 4 Ogos tadi, pergi ke pustakaan. Kita ambil isi penting je, ringkas saja. Dia tak payah buat ayat yang lengkap. Ambil isi-isi penting. Sama juga bila kamu baca petikan, apa cerita ringkas, apa yang kamu faham, sampaikan balik semula. Bukan kita hafal semua. Memang kita tak boleh nak hafal semua. Kita faham, kita ambil isi penting. Sama juga maklumat tadi. Jadi yang pertama, pergi ke pustakaan. Yang kedua, menyiapkan segala tugasan. Yang ketiga, menyiapkan kerja sekolah. Yang keempat, mengemas pakaian. Dan yang kelima, pulang ke kampung. Itu perancangan dia. Jadi kalau kita nak buat ayat, di sebelah ni sediakan ruang kosong tadi, kamu kena buat ayat sedikit. Okey. Begini contohnya. Zara merancang aktiviti dengan cara menyusun aktiviti mengikut keutamaan. Mengikut keutamaan mana dulu? Adakah kemas beg lebih penting? Ataupun menyiapkan folio atau menyiap tugasan. Mana lebih penting? Mengikut keutamaan maksudnya kita utamakan dulu. Kamu sebagai murid, utamakan kerja-kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Siapkan dulu. Contohnya kalau ibu bapa kata, ayah nak pergi main. Boleh, dengan syarat, siapkan kerja sekolah dulu. Cikgu rasa itu dialog yang biasa kamu dengar apabila kamu bertanya ibu atau ayah bila nak bermain dan sebagainya. Ataupun nak menonton televisyen, nak bermain game dan sebagainya. Ayah kata, siapkan kerja sekolah dulu. Adakah menonton televisyen itu lebih penting ataupun menyiapkan kerja sekolah? Jadi menyiapkan kerja sekolah itu adalah keutamaan. Itu maksudnya keutamaan. Dia terlebih dahulu pergi ke pustakaan untuk menyiapkan tugasan. Selepas membuat kerja rumah, barulah dia membuat persiapan untuk pulang ke kampung. Bila dah buat benda yang penting, akhir sekali baru membuat persiapan untuk pulang ke kampung. Sebagai kesimpulan, tentang tajuk rancang masa cuti. Kita kena buat perancangan. Bermula kamu dah jam 4 ni, kalau insyaAllah dah buka sekolah dan sebagainya, tahun 5, tahun 6 dan seterusnya, dalam setahun ni, cuti persekolahan ada 4. Yang pertama pada bulan Mac, kemudian yang kedua pada bulan Jun, kemudian pada bulan Ogos, dan yang akhir sekali paling panjang pada bulan November dan Disember. Kalau ikut normal lah. Okay, ada 4 kali cuti sekolah. Jadi kamu kena rancang cuti sekolah ni dengan sebaik mungkin supaya kamu tidak bosan dan menghabiskan cuti sekolah tu dengan sia-sia. Kita kena ada perancangan. Okay, kamu dah tahu perancangan tu mengikut keutamaan, apa yang kamu kena buat. Okay, bila sekolah nak buka ni, apa yang kamu kena buat persiapan? Tu kamu kena rancang sesuatu. Kamu dah dapat maklumat, 8 November sekolah akan
buka. Apa perancangan kamu? Perancangan itu apa? Siapkan kerja sekolah, kemudian sediakan pakaian dan sebagainya. Tengok balik kasut boleh guna atau tidak, alat tulis cukup atau tidak. Itu kita panggil perancangan. Itu seberringkas. Nanti cikgu akan bincangkan lagi dalam tajuk-tajuk yang berikutnya. Itu saja dari cikgu. Jumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat membuat kerja sekolah semua. Bye.